Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama-sama saya Topcast. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda cara macam mana nak menang close combat ataupun cara macam mana nak menang satu lawan squad. Tak kisahlah menang satu lawan dua, satu lawan tiga ataupun satu lawan empat. Jom guys. Okay guys, Assalamualaikum. Jadi ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana aku clutch. Tapi first korang tengok dulu apa yang berlaku secara sepintas lalu, and then aku akan explain apa benda yang berlaku dalam kepala aku masa benda ni jadi. Satu persatu aku akan explain. Yang ni jangan tengok, yang ni merapu. Tapi tengok yang lain, korang tengok yang lain. Dan aku diam jap, korang tengok dulu sampai habis. Dan aku akan explain apa yang sebenarnya berlaku dalam kepala aku. Sekejap Tak payahlah pakai sniper. Dah late game dah. Okay, tadi korang dah nampak kan apa yang berlaku. So aku akan explain lah satu persatu. Aku akan cuba untuk explain setakat mana yang boleh. Sekarang ni sebenarnya aku dah dengar ada dua squad yang bergaduh. Jadi bila ada dua squad yang bergaduh, ini adalah peluang untuk kita jadi third party. Walaupun kita seorang-seorang solo lawan squad kan. Tapi bila dua squad ni bila ada dua squad tengah berlawan, memang ni adalah peluang untuk kau dapatkan kill dan kau mengambil kesempatan atas kelekaan orang yang tengah berlawan. Kadang-kadang diorang dah injured, diorang punya reload time semua tu, diorang tengah reload, diorang tengah baru nak angkat member kan. Tengok macam ni, aku finish seorang and then aku commit to the fight Yang ni memang kena commit to the fight sebab budak ni tengah menggelabah. Dia tengah kena sandwich dan aku berjaya bagi hit banyak dengan AKM. Maksudnya tinggal sikit je lagi damage. Kalau korang tengok kat sini aku tak masuk terus dekat pintu. Kenapa? Sebab kalau aku masuk terus dekat pintu ni, nanti kemungkinan aku boleh kalah sebab dia boleh clash. Kadang-kadang kalau korang perasan ataupun ingat, ada banyak case yang mana RRQ dia cuba untuk push satu squad. Dia masuk ramai-ramai dan seorang-seorang jatuh dengan seorang. 4 orang boleh mati dengan seorang kalau masuk dalam pintu tu. Jadi sebab tu kalau korang tengok pintu tu, aku akan tembak kau sampailah aku boleh bagi damage sebanyak mungkin dekat enemy. Itu yang terbaik sebenarnya. Sebab kalau korang masuk saja mungkin boleh kalah. Bila korang tembak kat kalau enemy ada kat pintu, tembak dekat kawasan bukaan pintu tu selagi boleh. Kalau korang dah yakin boleh bunuh dia, masuklah. Tapi not my recommendation lah. Korang fokus betul-betul dekat pintu tu dulu. Itu yang first lah. Itu yang first. Okay, ingat ada dua squad. Lepas tu aku dengar ada gunshot. So aku tahu dia orang dah on the way. Okay, kenapa aku pilih tempat ni untuk berteduh? Sebab tempat ni cantik. Kau boleh tengok kiri, kau boleh tengok depan, tinggi sikit. Dan kau dalam masa yang sama kau boleh healing. Tapi malangnya dia orang confirm akan pecah. Jadi dari kepala aku macam aku baru end satu squad. So ada lagi 4 orang kemungkinan kan. Paling-paling gila pun 4 orang. So katakanlah 4-4 tu push, dia orang takkan push dalam satu arah. Confirm dia orang pecah-pecah punya. Ada 2 orang pergi sini, seorang pergi sini, macam tu lah. So apa yang aku buat dekat situ adalah aku terus buat keputusan untuk duduk dekat satu tempat yang lain. Sebab aku agak yang dia orang akan push daripada belah depan sana kan. Okay, jadi bagi aku ini antara perkara yang paling penting dalam clash ni. Yang membuatkan dia berjaya adalah, korang dengar balik, aku ulang balik. Dengar tak? Ini ada satu step
Maksudnya ada satu je step dekat situ yang tengah push belah sana. Dan apa aku buat adalah aku baling molotov. Bila aku baling molotov, budak yang nak flank daripada jauh tu, yang datang sorang-sorang berpecah tu, dia terpaksa stop kejap. Dia terpaksa macam, ataupun dia terpaksa tunggu molotov hilang, ataupun dia terpaksa pusing lebih sikit. Dalam clash ni, satu saat pun sebenarnya sangat-sangat berharga lah. Kalau kau dapat lengahkan dia, satu saat pun sebenarnya boleh memberikan kemenangan dekat diri kau, sebab kau solo. Jadi kalau kau dapat delay sikit, memang boleh menang. Kalau aku tak baling tu, aku kena hadap dua side dalam satu masa. Susah. Jadi molotov cocktail ni sebenarnya yang buatkan aku mudah untuk menang clash ni lah sebenarnya. Okay, so yang ni basic. Apa yang aku buat adalah aku just pre-fire sebab aku dah dengar 2 step dekat sebelah sini kan. So bila dah dengar 2 step, apa yang aku buat? Pre-fire je. Sebab confirm dia akan lalu punya. Confirm. Sebab dia tengah push kan. Dan dengar 2 step. Jadi bila ada 2 orang, diorang ni jadi yakin yang diorang akan mampu untuk hadap dengan seorang je pun yang ada dekat dalam ni kan. Tapi aku berjaya knock dua-dua tu dalam satu spray, which is bagi aku agak penting. Sebab kalau kau tak berjaya knock dua-dua tu, kau kena hadap lagi seorang dalam keadaan kau dah habis peluru AKM tu. Kau nak tukar gun lagi, dia akan ambil masa beberapa millisecond. Itu pun sebenarnya agak memberikan bahaya juga lah. Jadi kalau berjaya knock dua orang, itu lagi cantik lah. Tapi apa yang penting kat sini adalah pre-fire tu. Pre-fire tu sangat-sangat penting dalam main solo lawan squad ni sebenarnya. Okay, so antara benda yang korang maybe pelik kenapa aku end. Actually, kenapa aku end? Sebab untuk main close combat ni kan, kalau ada peluang untuk end, kalau ada peluang bukan aku kata kena end, tapi kalau ada peluang untuk end, better end enemy-enemy yang dah di knockdown tu. Sebab apa? Sebab enemy yang di knockdown ni, kalau kita tak end dia, satu paling-paling confirm adalah kita tak dapat kill. Tapi kill bukan matlamat utama lah dalam close combat ni. Maksudnya kill 1-2 tu bukan matlamat utama kita. Matlamat utama kita adalah untuk dapatkan ke semua squad, 4-4 orang, ataupun kalau ada 3 orang. Tapi kenapa aku end? Sebab geng-geng yang tengah knock ni, dia boleh bagi information dekat kawan-kawan dia. Jadi benda tu yang aku tak nak. Benda tu yang paling aku tak nak adalah dia bagi information, ataupun dia boleh block jalan aku. Kalau time-time aku nak kelas tu kan, dia boleh sekat. Benda tu banyak kali jadi je. Jadi baik kalau boleh end. Okay, so next clash ni lebih kepada reflex kau lah. Dan dalam kepala aku, benda ni dah lebih kepada macam muscle memory. Apa yang aku buat adalah sekarang ni aku detect ada satu pokok dekat depan aku. Bila ada enemy tengah tembak, pokok ni lah defend terbaik aku. Masa tu lah ada cover terbaik aku. Walaupun maksudnya aku tak adalah predict ada enemy dekat situ. Actually memang aku tak sangka pun enemy ada satu sesat dekat sebelah sana kan. Tapi tak apa, sebab masa tu lah functionnya kita punya training reflex. Apa yang aku buat adalah aku pakai pokok ni untuk make sure yang dia boleh ada chance untuk miss tembakan tu. Once aku dengar je tembakan, aku terus lompat dan cari kat mana enemy. Kalau korang perasan kan, bila dah jumpa dekat mana enemy, ambil cover sekejap, lepas tu terus scope, tembak. Sambil tembak tu, sambil masukkan kepala kau, masukkan badan kau ke arah pokok. Sebab tu enemy ni, dia banyak miss shot. Sebab banyak dia punya shot tu terkena pokok yang aku pakai untuk buat cover tu. Okay, so ni penamat dia. Inilah dia mamat yang lambat tu. Sebab molotov cocktail yang aku baling tu, dan dia baru sampai. Lepas aku dah settlekan 3 member dia, dia baru nak sampai. Dan aku finish dia dengan satu pre-fire, dan settle satu squad. Okay, actually itu sahaja daripada aku, Topcast. Sebenarnya ini adalah video yang dah lama gila aku nak buat, tapi baru ada orang kata macam masa dan juga kesempatan nak buat. Nah, akhirnya terjadi juga satu first edition. Okay, pada yang tengok sampai habis ni, boleh tak korang komen dekat bawah, korang nak lagi tak video ni? Kalau okay, aku boleh detect sama ada orang nak lagi atau tak video macam ni dari segi tengok, dia tengok sampai habis ataupun tak. Kalau dia tengok sampai habis, maksudnya dia nak lah lagi video macam ni. Tapi kalau dia tak tengok sampai habis,
Maksudnya dia tak komen nak dekat bawah ni, maksudnya aku boleh tahulah sambutan video ni macam mana. Kalau banyak sambutan aku akan buat lagi. Kalau kurang sambutan, maybe tak ada dah video macam ni. Tapi anyway, thank you gang, tengok sampai habis. Terima kasih banyak yang stay sampai minit ke-10 tak silap aku sekarang ni. Kita jumpa lagi next video kalau banyak sambutan. Bye bye guys, Assalamualaikum. Jumpa anda di video yang akan datang.